TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa Akmal? Hari ini kita nak pecut apa ni? Hari ini kita nak buat mata pelajaran Bahasa Melayu bagi kertas 2. Saya pasti murid-murid tak sabar. Tapi sebelum tu, jom kita tengok siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Let's go. Baik, itu dia guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Inilah dia Cikgu Hasfariza. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Khabar baik. Terima kasih Akmal. Akmal bagaimana pula? Saya tak sabar dah Cikgu untuk kita nak belajar bersama-sama bagi mata pelajaran Bahasa Melayu ni Cikgu. Bagi kertas bukan satu, tapi kertas 2. Ya, betul. Tapi sebelum tu Cikgu, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini. Inilah dia Cikgu Nurul Hazirah Ramli, atau lebih mesra kita panggil Cikgu Hazirah. Apa khabar Cikgu Hazira? Dah bersiap sedia untuk kita belajar bersama-sama? Sudah. Saya tanya dia tanya saya balik. Okeylah. Jadi tanpa buang masa, ayo kita mulakan Sukses SPM 2022 edisi Pecutan di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Hasfariza. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Baiklah. Murid-murid sekalian, ya, Bahasa Melayu kertas 2 ataupun kodnya 1103-2. Baik, apa khabar murid-murid sekalian? Pada hari ini, Cikgu Hasfariza akan bersiaran untuk slot Pecutan SPM, ya, bersama dengan saudara ataupun Encik Akmal. Iya, jangan panggil Encik, panggil abang je. Okey, Abang Akmal, Adinda Akmal, boleh ya? Okey. Baiklah, untuk slot ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara ringkas format Bahasa Melayu 1103-2, iaitu Bahasa Melayu kertas 2. Okey, untuk Bahasa Melayu kertas 2 ini, ada 3 bahagian yang diperuntukkan. Iaitu bahagian A yang terdiri daripada 35 markah yang merangkumi tajuk, sistem bahasa dan aplikasi bahasa. Seterusnya, bahagian B peruntukan markahnya sebanyak 35, iaitu pemahaman dan petikan daripada bahan sastra. Ya, maknanya bahagian ni Akmal, murid hanya baca bahan kemudian jawab beberapa soalan. Okey, seterusnya yang terakhir ialah bahagian C yang memperuntukkan 30 markah, iaitu rumusan. Bahagian ni sebenarnya Akmal adalah lubuk markah. Lubuk? Ya, maknanya bahagian yang paling banyak markah untuk calon skor. Okey. Baik, seterusnya kita mulakan secara ringkas bahagian A, iaitu sistem bahasa dan aplikasi bahasa. Baik, untuk bahagian ini, ya, saya selalu tekankan kepada murid-murid supaya kuasai ilmu tata bahasa. Jika kita kuasai ilmu tata bahasa, kita akan dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan tu dengan baik. Jadi pegangan utamanya tu Akmal, mereka kena merujuk buku teks sebagai bahan sokongan utama, ya. Banyak merujuk kamus, ya. Perbanyakkan bahan bacaan supaya mereka dapat menjawab bahagian ini dengan baik. Okey, kita tengok Ini adalah fokus soalannya. Okey. Ada 5 soalan. Ya, soalan pertama ialah morfologi. Untuk morfologi ni, mudahnya kalau murid-murid nak kenal lah, ya, lebih kepada kata ataupun perkataan. Jadi tak susahlah sebenarnya, ya. Okey, yang kedua ialah sintaksis. Sintaksis ni ialah ayat. Maknanya kena kuasai ayat, jenis-jenis ayat. Okey, yang ketiga ialah penyuntingan. Penyuntingan ni ialah kita betulkan yang salah. Dari segi ejaan, bahasa, istilah, imbuhan dan sebagainya. Okey. Dan yang terbaru ni dimulai pada tahun 2021 diperkenalkan Bahasa Melayu Standard. Maksudnya
daripada bahasa Melayu klasik, Akmal, mereka akan tukarkan kepada bahasa Melayu standard. Maknanya nak memberi pemahaman kepada murid. Supaya mereka dapat memanfaatkan bahan komsas yang kita pelajari sepanjang tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan akhir sekali ialah soalan peribahasa. Yang ni memang sukalah ya. Dan dalam percakapan pun kita selalu sebut. Baik, ini adalah contoh. Contoh untuk soalan 1 ya. Sepintas lalu saya tunjukkan di sini ada soalan yang berkisar tajuk kata akronim. Akronim ni ialah gabungan perkataan, bukan perkataan, suku kata ya, untuk membentuk perkataan dan kita boleh ujar, kita boleh sebut. Jika dilihat di sini macam ada kekeliruan sikit, Akmal. Kan RTM, bernama kan, RTM tu kita sebut satu-satu. Huruf RTM. Tapi bernama tu kita ujar, kita sebut menjadi satu perkataan. Betul. Itulah jawapan yang paling tepat sebenarnya. Untuk soalan ini. Sepintas lalulah, kita tak boleh nak pergi secara mendalam. Jadi bila murid dah dapat kenal pasti bentuk soalan dan juga jawapan yang perlu dikemukakan, seperti yang saya merahkan ini, mereka perlu bina ayat, Akmal. Bina ayat daripada perkataan yang saya senaraikan tu, senam robik, bernama, jenama dan sebagainya. Ya. Jadi cantiknya kita tulis dulu soalan 1, kata akronim kan. Lepas tu kita senaraikan kata tersebut dan kita bina ayat. Terbaiklah ya, lebih sistematik. Okey, ini contoh soalan 2. Untuk soalan 2 tadi, Akmal, tajuknya ialah sintaksis. Okey. Daripada ayat ini, arahan di situ dengan jelas meminta murid salin semula. Maknanya mereka kena salin semula ayat yang bergaris tu seperti yang dicontohkan. Jadi kalau dekat sini, okey, Burhan berlari pantas ke kantin sekolah. Kena salin dulu ayat bergaris tu. Kemudian baru nyatakan jenis ayatnya tu ayat apa. Seperti yang tertera dalam soalan. Nak ayat penyata, ayat seruan, ayat perintah. Jadi berdasarkan arahan. Kena baca betul-betul. Ya, tak boleh menjawab secara sembrono. Kan? Okey, selesai soalan 2, kita pergi pula kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni ialah soalan penyuntingan. Tadi saya disebut kepada Akmal, penyuntingan ni kita betulkan ejaan, kita betulkan kesalahan imbuhan, kesalahan bahasa, istilah dan sebagainya. Jadi kena baca. Syarat utamanya mesti baca. Kalau malas baca, sukarlah nak mengenal pasti jawapan. Okey. Ni bahan yang kedua dan ini ialah cara untuk mempersembahkan jawapan. Supaya kita dapat tunjukkan yang pertama, perkataan yang salah. Kena tulis dulu perkataan yang salah. Selepas tu barulah kita betulkan. Saya contohkan di sini daripada bahan 1, perkataan yang salah di situ ialah mengundang. Okey, untuk konteks bahan 1 tadi lebih tepat menjemput ataupun mempelawa. Jadi secara ringkasnya begitulah cara untuk mempersembahkan jawapan untuk soalan ketiga. Okey. Seterusnya, Akmal, macam laju je kan? Okey, tak apa. Tak apa. Sebab bahagian ni, Akmal, soalannya tu banyak. Ya, kalau diperincikan tu memang memakan masa yang lama. Ya. Jadi untuk soalan yang keempat, iaitu bahasa Melayu standard ataupun saya suka buat singkatan BMS, bukan BTS ya. BMS. Bahasa Melayu standard. Dan untuk tukarkan, ini ialah bahasa Melayu klasik. Yang dipetik daripada Burung Terbang Dipipiskan Lada, Antologi Sejadah Rindu. Maknanya buku teks tingkatan 5. Mereka baca bahasa Melayu klasik ni, kemudian mereka perlu tukarkan kepada bahasa Melayu standard. Yang kita cakap seperti hari inilah. Okey, ini contoh jawapannya. Okey, ini contoh jawapannya. Pindahkan ikut fizikal asal. Kalau ada 3 perenggan, 3 perenggan. Kalau ada pembuka kata, penutup kata, letak. Jangan gugurkan.
Itu je betulnya. Okey, dan yang terakhir, soalan yang kelima iaitu peribahasa. Peribahasa ni boleh dikemukakan dalam pelbagai bentuk soalan. Yang ada di sini ialah berdasarkan situasi. Jadi kena bacalah dekat situasi dalam petikan ni apa sebenarnya yang ada. Okey, saya contohkan setelah kematian Mak Esa dan suaminya, anak-anak mereka tetap meneruskan kehidupan mereka walaupun terpaksa meminta bantuan daripada orang ramai. Jadi kita lihat situasinya lebih kepada layang-layang putus tali, hilang tempat bergantung. Betul. Itu sahajalah untuk bahagian A ni, Akmal. Ada 5 soalan yang murid kena fahami, kena kuasai. Pertama, perkataan, iaitu kata, golongan kata. Yang kedua, sintaksis. Yang ketiga, peribahasa. Yang keempat ialah bahasa Melayu standard dan yang kelima itu ialah soalan peribahasa. Terbaliklah Terbalik. Ulang balik. Okey, bahagian A, morfologi iaitu perkataan. Yang kedua, ayat. Yang ketiga, penyuntingan. Yang keempat ialah bahasa Melayu standard dan yang kelima tu barulah peribahasa. Terima kasih. Ya, saya ingat BMS je, Cikgu. Baik, Cikgu, kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, Cikgu? Ya, boleh. Baik, kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masa lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 edisi Pecotan Didik TV KPM. Cikgu, katanya bahasa Melayu Kertas 2 ni, dia ada nama-nama yang macam kesicah lah, ada 10 MB lah. Kesicah tu apa, Cikgu? 10 MB tu apa pula? Okey, baik Akmal. Inilah tajuk yang akan saya fokuskan pada segmen ini. Iaitu menariknya kesicah dan 10 MB. Okey, tujuannya Akmal, kenapa perlunya ada nama-nama dengan izin catchy itu untuk memudahkan murid mengingat. Untuk memudahkan murid mengingat, untuk mempermudahkan mereka ni menguasai maklumat, memahami maklumat, kemudian mereka mengaplikasikan dengan baik ketika membaca ataupun menjawab soalan. Yang penting fahamlah Akmal. Kadang-kadang ramai murid dia baca tapi dia tak faham. Betul. Kan? Dia baca, dia boleh membaca dengan lancar, dengan baik, tapi dia tak faham. Jadi mungkinlah dengan memperkenalnya teknik-teknik seperti ini, mereka lebih tertarik untuk menjawab soalan-soalan yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Sepintas lalu Akmal. Dalam bahagian B ni pun Akmal, macam bahagian A tadi tu. Satu bahagian tapi dipecahkan kepada beberapa perkara. Bahagian pertama untuk soalan 6 tu, kita ada pemahaman petikan umum. Pemahaman petikan umum ni kita petik sumbernya daripada akhbar, rencana, poster dan sebagainya lah untuk dikemukakan beberapa bentuk soalan, iaitu maksud rangkai kata, soalan berdasarkan petikan, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Ataupun singkatannya kita sebut KEBAT lah. Dan akhir sekali ialah soalan penyelesaian masalah. Dulu-dulu saya rasa Akmal pun belum ada kot soalan penyelesaian masalah. Tak ada, Cikgu. Saya yang banyak masalah. Seterusnya, kita tengok bahan yang kedua pula, iaitu petikan sastra. Sama bentuk soalan, cuma dalam petikan sastra ni, bahan yang dikemukakan lebih kepada cerpen. Mungkin novel, mungkin juga sajak, pantun, puisi, seperti gurindam dan sebagainya. Maksudnya bahan tu, sumbernya tu pelbagai. 4 soalan juga. Cuma bezanya untuk soalan 1 ni, beza sikit dengan petikan umum. Maksud rangkai kata atau maksud rangkap. Ada 2 keadaan lah, bergantung pada bahan yang kita baca. Yang berikutnya ialah soalan novel. Kan, soalan novel ni kalau tengok tebal. Kan, kena ada sikap rajin lah untuk membaca. Tapi sebenarnya soalannya tak sukar sangat. Tak sukar sangat. Asalkan ada kemahuan
untuk membaca, menganalisis. Nanti kita tengok ya. Baik. Belum sampai lagi ya Akmal kepada kesicah dan 10 MB tu. Ini kesi apa cikgu? Yang ni lebih kepada kita baca bahan. Yep. Okey, ada bahan 1, ada bahan 2, kita baca dulu secara scanning. Maksudnya kita scan dulu sepintas lalu bahan kita ni untuk kita tahu apa kehendak soalannya. Itu yang selalu saya ajar kepada anak murid saya lah. Bila dah baca, baru kita teliti. Teliti bahan tu dan kita buat bacaan secara mendalam. Pelbagai teknik lah boleh diperkenalkan, boleh digunakan. Kalau saya suka teknik bacaan chat. Kita guna tanda. Circle tu dengan izin ya, kita bulat ya, kita highlight, kita serlah ataupun kita garis apa yang dikehendaki dalam soalan ini. Ya. Baik, ini saya tak fokus secara mendalam lah sebab lebih kepada tajuk kita iaitu kesicah. Okey, untuk soalan 1, soalan tanya berdasarkan bahan 2, berikan maksud menjerat remaja. Perkataan ini murid boleh pisahkan menjadi 2. Untuk dapatkan perkataan sinonim, saya namakan teknik ini ialah teknik padanan. Maknanya Akmal, kita cari perkataan menjerat ni dalam kamus ataupun berdasarkan pemahaman kita, apa sebenarnya yang sama maksud menjerat? Mungkin memerangkap. Kan kita senaraikan dulu. Kemudian kita tengok perkataan yang kedua, remaja. Cikgu Asfariza tak mungkinlah remaja. Mungkin. Kemal tak mungkin juga remaja kalau dari segi usia. Ya. Tapi kalau dari segi definisi, Akmal boleh tergolong dalam golongan muda. Okey, jadi kita letakkan ya perkataan-perkataan itu supaya kita dapat padankan menjadi satu rangkai kata yang membawa maksud kepada perkataan remaja tadi. Jadi jawapannya berdasarkan bahan 2, ambil balik daripada soalan. Menjerat remaja bermaksud memerangkap golongan muda. Tengok dalam petikan. Okey, boleh ikut ni Akmal ya? Boleh kan? Boleh. Okey, anak murid-murid sekalian pun saya rasa tak ada masalah. Senang sangat kan? Okey, seterusnya bahan 2. Bahan 2 ni kita kena baca dan rujuk apa kehendak soalannya. Okey, kalau di sini yang dikehendaki ialah perbezaan cara. Jadi bila membaca, sebab tu saya sebut tadi Akmal, kita kena baca berdasarkan teknik bacaan. Ya, kalau tengok dalam bahan, saya dah warnakan. Apa yang beza dalam bahan 1? Okey, apa yang beza dalam bahan 2? Daripada penandaan tadi tu, setelah kita membaca, kita salin balik jawapan ni. Ya, mengikut kehendak soalan. Soalan nak nyatakan perbezaan cara remaja mengurus keuangan semasa di bangku sekolah ataupun di IPT. Jadi saya ambil balik, merujuk bahan 1, salin. Okey, cara remaja menguruskan keuangan semasa di bangku sekolah atau IPT ialah keperluan remaja. Ni, ambil daripada bahan 1. Ni sebenarnya saya ambil daripada bahan 1. Yang ni bila ada pula ni kan merujuk bahan 2, ini adalah daripada B2. Semudah itu saja Akmal. Sebab tu saya kata yang penting ialah baca. Okey. Seterusnya. Okey. Ini ialah bahan petikan umum. Saya tak bincang keseluruhan dalam soalan petikan umum tadi tu. Saya hanya ambil soalan 1 Roman dengan 2 Roman saja. Sekarang ni saya nak pergi kepada bahan yang kedua, iaitu petikan sastra. Ya, maknanya kita nak terampilkan yang menjadi tanda tanya Akmal tadi. Apa dia? Kesicah. Kita mula dengan kesicah dulu. Ya, bahan 1 tadi. Okey, bahan 1 tadi saya petik daripada novel Jendela Menghadap Jalan. Okey. Nah, bahan 2 daripada sumbernya ialah pantun. Bahan 3 ialah puisi ataupun sajak. Jadi kena baca juga syaratnya. Okey, ini bentuk soalannya. Yang kita nak fokuskan ialah soalan ini dan soalan ini. Tadi yang ini kita dah buat dalam soalan 6. Okey. Baik. Ini dia. Yang ingin saya terampilkan. Nak cari perkataan tu nak cari perkataan untuk ni
teknik kesicah. Kesicah tu bermaksud, ke tu ialah kehendak. Kehendak ni lebih kepada tugasan ataupun soalan. Okey. S tu siapa. I tu isu. Kalau isu sukar nak faham, lebih kepada masalah. Ya. Dan akhir sekali contoh. Saya letak tanda alias tu maksudnya pilihan. Sama ada nak beri contoh ataupun nak beri huraian. Jadi dengan mengaplikasikan teknik ini, murid akan mudah untuk menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan 3 Roman. Baik, ini contoh soalannya. Perubatan tradisional merupakan satu kaedah perubatan alternatif pelengkap kepada perubahan moden. Pada pendapat anda, ni kita dah boleh bulatkan. Bulatkan. Ya, bila membaca tu kan. Kalau saya suruh tepuk bahu anak murid saya. Pada pendapat saya. Dalam periksa. Sebab nanti dia tercari-cari di mana Cikgu Hasfariza kan. Sekurang-kurangnya pada pendapat anda, pada pendapat saya. Dia bermonolog ya kat dalam dewan tu ya. Okey, apakah langkah-langkah? Ni ialah kehendaklah ke tadi tu yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Siapa? Kita tanda dekat situ. Ya, supaya kita dapat menganalisis soalan ini dengan baik. Ya. Untuk memperkenalkan perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat. Ini lebih kepada isu lah. Bukan masalah lah. Isu lah ya. Perkara yang ingin dibincangkan. Baik. Bila nak menjawab Akmal ya, dan murid-murid sekalian, ambil balik ayat tadi tu. Yang pada pendapat anda tu, saya suruh tepuk bahu tadi kan. Pada pendapat saya. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Hilang ngantuk kan. Pada pendapat saya. Ambil arahan ni, kehendak ni. Ambil kehendak, langkah-langkah untuk memperkenalkan perubatan tradisional, guna kata pemeri. Kalau kita sekarang, kita guna ialah. Sebab penyambutnya ialah kata nama. Ialah adalah, 2 je kata pemeri kan. Kerajaan. Masukkan siapa tadi tu. Kan, jadi tak kelirulah. Yang selalu berlaku, murid-murid tertinggal ini. Ialah mengadakan kempen. Dia terus sambung. Ya, betul. Dia terus ditinggalkan. Kesilapan lazim pihak ataupun subjek pelakulah. Jadi ayat ni secara tak langsung murid-murid sekalian menyebabkan murid-murid beri jawapan yang tak lengkap. Kita tak nak kan? Kita tak nak itu berlaku. Jadi pada saya lah, menurut pandangan saya, sebab saya perkenalkan teknik tu kan. Teknik ni sangat bagus. Dan senang. Ya, betul lah. Kemas. Okey? Betul cikgu, senang. Kan? Jadi kita tak ada nak tertinggal maklumat. Kita ambil arahan, kita masukkan pihak yang terlibat tu siapa. Kan? Okey, seterusnya saya berilah jawapannya. Kerajaan mengadakan kempen ataupun hebahan tentang manfaat perubatan tradisional melalui media massa seperti iklan di televisyen. Yang warna biru ni Akmal, kita nak beri jawapan yang lebih jelas, yang lebih matang. Supaya bila pembaca baca, wah, hebatnya kamu. Kita orang yang berpengetahuan. Kan, kita tak kata media massa saja, tapi kita sertakan dengan contoh. Kan, contoh media massa tu apa. Jadi jawapan kita tu jawapan yang terbaiklah. Itu sebenarnya tujuan diperkenalkan teknik kesicah. Dan dapat 4 markah. Ya, dapat 4 markah. Lebih kurang macam itulah ya. Bergantung pada kehendak soalan. Dan ini tujuannya, penanda wacana ni, tujuannya untuk dapatkan pertautan. Iaitu kehosi dan juga kehoren ketika menjawab. Maksudnya kita berada dalam tajuk iaitu perubatan tradisional. Jadi, satu pesanannya Akmal, bila jawab soalan kebat ini, murid-murid sekalian, jangan ambil jawapan yang ada dalam petikan. Walaupun ada. Kena beri jawapan sendiri. Itu tujuannya. Okey? Jadi saya rasa sangat jelaslah ya bagaimana untuk melaksanakan teknik kesicah. Okey, yang berikutnya kita nak pergi kepada soalan 4. Soalan penyelesaian masalah. Saya kan, anak murid saya, cikgu malaslah nak fikir.
malas nak fikir. Malas nak fikir apa, cikgu? Kan bila ada masalah malas nak fikir. Jawapan spontannya lah. Jadi cikgunya pun kenalah berfikir. Kan. Jadi itulah yang diperkenalkan teknik 10 MB. Nak memudahkan anak murid memahami dan menjawab. Itu yang penting. Kita tak nak dihantar jawapan kosong. Okey. Ini situasinya. Datuk anda merupakan seorang pengamal perubatan tradisional. Kena baca. Kalau tak baca memang tak boleh selesai masalah. Dan tak berfikir. Okey? Beliau menggunakan tumbuh-tumbuhan herba seperti sirih, serai dalam kaedah perubatannya. Saya baca sepintas lalu lah ya. Walau bagaimanapun terdapat segelintir masyarakat, terutamanya generasi muda tak yakin. Maknanya situasi ataupun permasalahan yang ditimbulkan di sini ialah golongan muda ni tak yakin dengan kaedah ataupun cara perubatan tradisional. Okey, ni ialah stimulus dan ini ialah stem. Okey, sebagai ahli keluarga. Ni sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab. Ni saya nak bulatkan juga. Nak circle. Ini ialah peranan. Peranan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, jadi kena ambil ini dalam jawapan. Apakah tindakan? Tindakan ni ialah cara langkah kita untuk mengubah persepsi masyarakat. Okey, cara nak jawab ialah kita ambil balik perkataan peranan tadi tu yang dikemukakan sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab. Ambil kehendak, sama juga macam tadi Akmal. Kesicah juga, cuma yang ni lebih kepada menyelesaikan masalah. Okey, ambil kehendak ni, tindakan saya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kaedah perubatan tradisional yang diamalkan oleh datuk saya, iaitu kehendak, ialah jangan lupa letak ni peranan kita. Saya akan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kaedah rawatan tradisional. Maksudnya dia yang kena buat tindakan itu. Dan inilah notanya, Akmal. Kan? Siapa tu merujuk kepada peranan. Sama juga macam kesicah tadi, ya. Memudahkan. Jadi saya senaraikan beberapa peranan yang biasalah, yang lazim ada dalam konteks buku teks. Saya senaraikan, kemudian tindakan ni sebenarnya banyaklah. Tapi saya senaraikan yang menjadi kebiasaan dan memudahkan anak murid saya. Selalunya saya akan tambahlah. Mungkin boleh jadi 30 MB. Kan? Maksudnya lagi besarlah pengetahuan dia. Macam telefon kita kan, megabyte kan? Itu tujuannya. Mungkin 15, bergantung pada pengetahuan dia. Jadi kita akan padankan. Sebagai jiran yang prihatin, saya akan tindakannya menasihati. Padankan sahaja. Cuma kita kena pegang berdasarkan pengetahuan juga, Akmal. Tema ataupun tajuk yang ada dalam soalan tadi. Kalau tadi sebagai, tak ada. Sebagai ahli keluarga yang bertanggungjawab kan. Okey, lebih kurang macam inilah kan. Ahli keluarga yang bertanggungjawab, saya buat apa tadi? Ni, menunjukkan. Boleh juga. Cuba tengok jawapan kat sini. Okey. Memberikan penjelasan, membuat video, membuat demonstrasi. Maknanya peranan tu dia yang selesaikan. Bukan pihak lain. Okey. Itu sahaja tentang teknik kesicah dan juga 10 MB. Apa pandangan saudara Akmal? Saya setuju yang Arif kerana teknik ini sebenarnya cukup bagus dan memudahkan murid-murid untuk menjawabnya kan. Ya, betul. Jadi dah tidak ada lagi orang kata isu-isu yang aduh macam mana nak jawab ni, macam mana nak jawab ni. Dah tak ada dah cikgu. Ya, betul. Kita ada kesicah dengan 10 MB. Ya, baik. Itu sahaja cikgu? Ya, betul. Boleh itu kita berhenti rehat yang Arif? Boleh, silakan. Okey, murid-murid jangan ke mana. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecutan Kesicah. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 edisi pecutan di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, katanya kali ini cikgu nak bagi tahu ataupun nak ajarkan kepada murid untuk mendapat lubuk markah. Adakah betul? Ya, betul. Lubuk ni kalau di sungai mesti ada banyak ikan di dalamnya, betul tak? Betul. Kalau dalam kertas 2, lubuk markah di sini maksudnya kita boleh dapatkan 30 tu dengan mudah kalau kita baca
Itu yang penting, Akmal. Kertas 2 ni memang kena banyak membaca. Okey. Ya? Kalau malas baca, tak dapatlah nak tolong kan. Malaslah markah tu nak bagi. Malaslah markah tu nak timbul kan ke permukaan. Baik, kita fokus kepada lubuk markah iaitu rumusan. Rumusan ini, murid-murid sekalian, memperuntukkan markah sebanyak 30. Banyak tu Akmal, 30 Tapi kalau Akmal tengok bahan ni, bahan 1 dah petikan. Banyak perenggan nak kena baca. Okey. Ya? Bahan 2, grafik. Okeylah. Kan nampak jelas, senang kan? Nampak dah apa sebenarnya kan yang kita perlu fahami. Bahan 3 pun mudah sebab bacaannya tu ringkas sahaja ya. Okey. Baiklah, untuk perkara ini suka saya tekankan sebab dalam buku teks dan juga dalam teknik bacaan kemahiran membaca, murid-murid telah didedahkan dengan teknik bacaan chat. Chat ni ialah kata pinjaman lah bahasa Inggeris ya, iaitu C tu circle. Okey. Macam saya buat tadi tu, Akmal. Saya memang suka aplikasikan teknik ni. Sebab bila kita circle, kita bulat, kita nampak, kita dapat serlakan perkara yang kita nak fahami. Okey? Kalau di sini lebih kepada bulat kata kunci. Tapi Akmal, saya kat dalam kelas, saya selalu buat dengan anak murid saya ada 3 perkara yang mereka perlu bulat apabila membaca bahan rumusan. Okey, saya selalu nyanyi apa tahu? Bulat 1 bulat apa? Murid saya akan jawab beramai-ramai. Bulat 1 bulat kata kunci. Lepas tu saya tanya lagi. Bulat 2 bulat apa? Dia pun jawab bulat penanda wacana. Kan? Bulat 3 bulat apa? Kan dia macam dah loading sikit. Bulat kata bantu. Bulat kata kata bantu. Ya, jadi bila dalam bahagian A tadi itu Akmal, kita kan dah belajar tentang sistem bahasa. Jadi perkara itu kita bawa dan kita aplikasikan dalam bahan ini. Jadi kalau kat dalam kelas tu seronoklah ya. Bulat 1 bulat apa dia pun jawab. Bulat 2 bulat apa dia jawab. Bulat 3 bulat apa dia jawab. Cikgu ni dah jadi macam sarkas dekat dalam tu. Bukan. Itu ada orang kata cara kan. Cara untuk menarik. Macam mana murid ni nak lagi seronok sambil belajar. Ya, betul-betul. Jadi dah circle, dah bulat 3 perkara tadi tu, dia kena highlight. Highlight ni ialah serlah ataupun kita garis. Kalau kat dalam kelas saya suka guna highlighter dengan izin, pena berwarna. Kan pelbagaikan itu ya. Untuk garisi apa? Idea penting. Ya. Asterisk tu kita letak tanda bintang kecil tu kan, untuk idea sampingan ataupun idea sokongan. Tapi saya jaranglah guna ni. Kita lebih banyak guna ini dengan ini. Sebab yang ni kita akan pilih 2 warna kan. Untuk bezakan idea utama dan juga idea sampingan. Transfer tu pindah kepada jawapan cikgu saya sajalah ya, berperanan ketika berada di dalam kelas. Okey, Akmal tengok tu dah banyak dah bulat-bulatnya tu kan. Ui. Bila kan? Masa cikgu bulatkan ni? Inilah nak tunjuk, nak bagi cepat supaya jelas, faham dalam tempoh masa yang kita ada ni kan. Okey. Yang pertama baca petikan dan teliti bahan grafik. Kena buat itu dulu. Sepintas lalu murid-murid sekalian. Tolonglah jangan tinggal langkah ini ya. Kemudian buat satu rumusan. Okey. Yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Ada perkataan yang dihadkan. Maknanya bukan boleh pindahkan maklumat, tulis sewenang-wenangnya. Kena baca arahan. Kena buat apa? Guna ayat sendiri. Tapi tak ubah maksud asal dalam petikan. Jadi petikan yang panjang tadi tu saya keluarkan perenggan demi perenggan. Nak terangkan dengan lebih mendalam lah. Okey, di sini kalaulah Akmal ya, secara mudahnya bila saya sebut bulat 1 bulat apa, dia kata bulat kata kunci. Tapi ke sini tak bulat pun, saya letak warna. Remaja bertindak nakal. Lebih kepada kata kunci tu ialah tajuk. Tajuk ataupun tema bahan ni lah. Ya, lepas tu saya kata bulat 2 bulat apa? Bulat penanda wacana. Di sini tak ada penanda wacana. Ya? Betul. Tapi bulat 3 bulat apa? Bulat kata bantu. Jadi ini kata bantu, ini kata bantu ya. Ini pun kata bantu. Okey, yang tu Akmal kat dalam kelas, tengok Akmal dah macam saya mencari kata bantu. Itu dia. Yang saya bulatkan itu Saya suruh mereka hafal berdasarkan 5 jari.
Hafal saja tak cukup, kena faham nak guna, kan? Letaklah patut, perlu, harus, wajar, mampu, mesti, hendak. Lukis. Lukis kat tangan? Lukis dekat tangan pun boleh, lukis dekat kertas kosong, kan? Tengoklah tangan masing-masing tu untuk dia mengecam. Rupanya Akmal bila buat latihan, murid saya memang buat macam tu kat dalam kelas. Apa tadi cikgu yang 5 tu? Dia takkan tersusul lah, kan? Perlu, patut, harus, wajar, mampu. Kat tapak tangan dia boleh tambah lagi, hendak, mesti, akan. Banyaklah kata bantu sebenarnya. Penuh. Ya, penuh. Jadi bila dalam dewan peperiksaan tu mereka bekerja sebenarnya. Ataupun ketika membuat latihan tu, mereka bekerja, bukan bekerja apa tahu, bekerja untuk baca dan faham bahan. Menariklah. Dan bila saya lihat, wah, ada pula tapak tangan yang dilukis. Maknanya mereka sedang mengingat, nak mengaplikasikan. Baik. Jadi perkara-perkara ni memudahkan anak murid sekalian memahami kehendak bahan. Okey? Dan aku mau perasan tak, saya ada kataan ini. Apa tu? Punca? Punca. Punca ialah kata kunci. Maksudnya fokus ataupun apa perkara yang ingin dibincangkan dalam bahan ini. Okey, kita tengok sepintas lalu. Kempen ini mampu mendidik. Kalau Akmal akan faham, mampu mendidik ni maksudnya memberi kepada kebaikan kepada kita. Betul tak? Kita dengar, kita tengok kempen yang disiarkan di televisyen tu, kita rasa, wah, saya lepas ni tak boleh buang sampah merata-rata. Maknanya mendidik kita. Jadi fokus di sini ialah apa Akmal agaknya? Lebih kepada apa tu? Usaha. Usaha pula Akmal. Sebenarnya murid-murid ni dia dah tahu dah. Dia ada roda fokus untuk dia faham. Kan nanti saya jelaskan dalam bahan rumusan tadi. Usaha sama dengan cara, sama dengan tindakan, sama dengan langkah dan sebagainya. Okey. Itu bahan perenggan 1. Okey, ini bahan perenggan 2. Sama juga Akmal. Yang ni ialah tema ataupun tajuk, ya. Tu ada jumpa penanda wacana secara tidak langsung. Kebiasaannya petua untuk bahan ini selepas penanda wacana kebiasaannya isi. Betul lah, warna merah. Warna merah tadi fokusnya apa? Punca. Maknanya ini ialah usaha, ini ialah punca. Dua warna yang berbeza. Okey, kita teruskan dengan perenggan yang ketiga. Sama juga. Okey, kita ada dapat penanda wacana. Penanda wacana, ya. Yang ni kita tengok permainan video berkomputer yang melibatkan perlumbaan kereta dan motosikal, peperangan atau perlawanan fizikal mungkin. Mungkin, perkataan mungkin pun kalau murid nak bulatkan pun boleh. Maknanya punca, kan? Pendorong ni ialah punca lah yang menggalakkan. Betul tak? Remaja bersikap agresif. Jadi kita kena bacalah Akmal, ya. Satu persatu dengan mengaplikasikan bulat-bulat tadi yang saya ajar tu. Bulat dengan satu, bulat apa? Bulat satu, bulat kata kunci. Dia pula nak mengajar. Okey, kita terus dengan bahan 2 iaitu grafik. Yang ni pun sama juga. Baik. Kalau kita tengok bahan tu, bijak dalam memilih rakan. Pernah ke ibu bapa kita adakan satu sesi temuduga untuk memilih rakan kita? Tak kan? Tak kan? Mana pernah. Kita sendiri. Jadi itu lebih kepada apa Akmal? Usaha ataupun tindakan ataupun cara kita nak pilih rakan. Tindakan kita lah. Kan? Bukan ibu bapa. Betul tak? Jadi fokus bahan ini pun lebih kepada usaha ataupun cara ataupun tindakan, ya. Okey, ini bahan yang ketiga. Membuat lawatan ke rumah dan sekolah. Siapa? PPD. Pejabat Pendidikan Daerah. Bila buat lawatan, maknanya kita kena pergi ke situ, kan? Itu adalah usaha juga. Maksudnya daripada perkataan-perkataan ini, kan, membantu calon sebenarnya untuk memahami kehendak soalan. Ini siapa yang buat? Okey. Bila sebut siapa yang buat, lebih kepada usaha dan juga tindakan lah. Jadi adalah perkara-perkara yang murid dia boleh cam apabila dia mengaplikasikan teknik bacaan chat. Okey. Seterusnya, inilah hasil daripada analisis bahan petikan 1.
Yang pertama, dalam bahan petikan 1, kita temui apa tadi? Faktor ataupun punca. Okey. Yang kedua, kita jumpa cara ataupun tindakan ataupun usaha untuk mengatasi remaja nakal. Okey, ini bahan yang kedua. Sama dengan fokus bahan 1. Yang ni Akmal memang calon sebenarnya bila baca dia kena faham ini ialah bahan 1, ini ialah bahan 2, ini ialah bahan 3. Kalau tak pandai nak susun perkara-perkara ni, nanti bila dia terjemahkan ataupun dia pindahkan jawapan tu tak lengkap. Habis. Tak apa, nanti kita tengok Okey, dan bahan 3 satu je kita nampak caranya, iaitu PPD ataupun pihak berkenaan membuat lawatan ke rumah atau ke sekolah. Yang ni memang dah baca, nak kena buat perenggan pendahuluan pula. Nak menjawab bahagian rumusan ni, lepas baca ketiga-tiga bahan, dah dapat maklumat, kita akan temui 2 perkara. Iaitu punca dalam fokus bahan 1, langkah dalam bahan 1, bahan 2 dan juga bahan 3. Yang ni yang saya selalu tekankan kepada murid. Kalau buat pendahuluan ni, kena lihat apa fokus, apa kata kunci tadi tu. Yang kita duk bulat-bulat tadi tu. Yang kita jumpa punca dan juga langkah. Nak letak dulu kemudian tak apa. Sebab bahagian ni lebih kepada memindahkan maklumat. Apa yang kita baca, kita pindahkan dalam jawapan. Jadi caranya, letakkanlah perkataan yang bermula dengan rumusan membincangkan punca-punca remaja nakal. Remaja nakal ni ialah tajuk ataupun tema. Ada juga yang katakan isu. Bolehlah. Ketiga-tiga perkara itu. Okey. Okey. Yang ni ialah untuk perenggan isi. Okey. Untuk perenggan isi, tadi kita ada 2 fokus. Punca dan juga langkah. Sekarang ni perenggan yang pertama dicadangkan bukan satu ketetapan. Dicadangkan perenggan pertama ni, kita ambil fokus yang pertama, iaitu punca remaja nakal ialah, ni tolong letak ni anak-anak. Apa tu? Subjek ataupun pelaku. Remaja mudah terpengaruh dengan pergaulan rakan sebaya. Ambillah daripada jawapan yang saya kongsikan tadi tu. Okey, ni perenggan ketiga. Jawapan yang dicadangkan, iaitu fokus yang kedua. Nampak tak Kemal? Saya dah letak bahan 1, bahan 2, bahan 3. Maknanya kita ambil daripada bahan 1, bahan 2 dan juga bahan 3. Apa dia? Fokusnya ialah langkah. Tak boleh tertinggal. Bilangan tu ikut kesesuaian. Okey, syaratnya ialah dalam perenggan isi tu ada 8. Daripada ketiga-tiga bahan. Okey. Yang ni yang saya kata tadi elak tu ialah tak letak pelaku ataupun subjek. Kan? Maksudnya tak ada siapa yang buat. Sepatutnya letaklah remaja. Kan? PPD, ibu bapa. Kita letaklah dekat situ Okey. Yang ni ialah perenggan penutup. Bila nak buat perenggan penutup, cantiknya perenggan kita tu, saya perkenalkan satu teknik ketecahar. Ketecahar? Ketecahar pula. Apa kecahar tu? Ke tu ialah kesimpulan. Okey. Te tu ialah tema. Ca tu ialah cadangan. Ha tu ialah harapan ataupun kesan kepada cadangan. Jadi gabungkanlah kesimpulannya. Ambil balik remaja nakal. Perlulah ni kena buat kan? Apa ni cadangan dengan cara berkesan, dibendung dengan cara berkesan agar remaja berkualiti dapat dilahirkan pada masa akan datang. Kan ini jawapan lengkapnya Akmal. Yang inilah. Ini ada 2 fokus. Ini fokus 1. Ini fokus 2 daripada B1, B2 dan juga B3. Dan ini ialah ketecahar. Cantiklah patah perkataannya. Ketecahar, cikgu. Ya. Okey, itu sahaja. Baik. Untuk bahagian rumusan ni. Ya. Cikgu, kalau kita kiredu boleh, cikgu? Apa dia? Kita rehat dulu, ya? Boleh. Pada anda semua macam mana? Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022 Pecotan. Okey. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 edisi Pecotan. Cikgu, kita dah tak ada kiredu dah. Kita nak sambung balik. Di dalam orang kata pecotan ni bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, apa boleh cikgu nak kongsikan? Okey, Akmal, untuk bahagian ini saya lebih kepada petua lah. Sebab kertas 2 ni Akmal, banyak perkara sebenarnya yang perlu murid lakukan supaya kita dapat mempersembahkan jawapan yang terbaik. Ya. Kita tak nak murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan SPM ni buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka hilang markah. Oi, sayang. Sayang kan? Sebab itulah tadi kita perkenalkan, kalau Akmal ingat, yang pertama kita perkenalkan Kesica, kita perkenalkan 10 MB, kita perkenalkan bulat 1, bulat 2, bulat 3 kan, kita ada ketercahar. Tapi keredo tu tak boleh. Itu kita rehat dulu, tak nak. Okey, petua cikgu yang ingin saya berikan di sini ialah pertama Akmal, inilah kata kunci. Ya, kata kunci yang kita namakan roda fokus. Okey. Roda fokus ni yang berwarna-warni ni sangat membantu calon untuk mengenal pasti kata kunci dan juga kehendak soalan. Kalau kita tengok tadi Akmal, punca ni. Ya, punca ni dia sinonim, bukan dia punca ni sinonim dengan perkataan faktor, sebab dan juga alasan. Jadi bila murid dah hafal, dah faham, mereka boleh tafsir bahan tu dengan mudah. Ya. Begitu juga dengan usaha dan sebagainya lah. Maksudnya roda fokus ni menjadi pegangan untuk murid-murid sekalian memahami kehendak soalan. Itu yang penting. Ya, sebab roda fokus ni bukan saja kita gunakan untuk rumusan saja. Karangan kita perlu, ya. Untuk soalan pemahaman tadi pun kita perlu. Jadi perkara-perkara ni kena beri perhatian serius lah, ya. Sebagai asas untuk memahami kehendak soalan. Okey, yang keduanya, apa yang murid-murid perlu buat? Apa tindakan anak-anak ataupun murid-murid sekalian di rumah? Saya suka bahasakan diri anak-anak. Betul. Okey. Ini dia. Tambah pengetahuan. Ya, kuasai tema yang terkandung dalam DSKP, okey, ataupun buku teks. Jadi lihatlah, ya, kita ada 18 tema. Kalau tengok 18 tema ni, Akmal, anak murid saya pernah cakap, cikgu berasaplah kepala, kan? Tak adanya. Ya, sambil kita menjawab soalan tu Akmal, sebenarnya kita dah membaca. Nak membaca tu tak semestinya sebuah buku, betul tak? Perenggan pun dah okey, kan? Okey, yang berikutnya ini ialah analisis item. Jadi untuk persediaan menghadapi peperiksaan, ya, kita boleh lihat apa kelemahan dan kekuatan kita, ya, setelah menjawab latihan-latihan yang kita dah tunjukkan tadi tu. Kalaulah murid-murid menghadapi masalah rangkai kata, apa tindakannya? Maknanya saya kena fokus bahagian A, kan? Lepas tu kalaulah pemahaman pula, kan? Okey, apa perkaranya? Saya malas membaca. Jadi saya kena banyak membaca berdasarkan tema yang saya tunjukkan tadi tu. Kenal pasti jawapan, cari lubuk markah. Bahagian mana sebenarnya yang mudah untuk kita dapat markah? Kalau tadi Akmal, kita kata tadi kita baca je petikan, kita salin jawapan dalam petikan, kemudian kita pindahkan. Mudahlah, kan? Kalau saya selalu bergurau dengan anak murid saya. Tak boleh jawab soalan ni, sepak muka sendiri. Kan? Maksudnya sesuatu perkara yang tak sepatutnya. Sebab bila benda tu dah mudah. baca, mudah. Tak sepatutnya. Cikgu nak sepak, tak boleh jadi disepak muka sendiri. Sepak manja je, sedarlah. Sedar, bangkitlah, bangunlah. Bangkitlah, bangunlah, ya. Okey, kita tengok pula rumusan dan barulah kita dapat skor markah penuh. Tak mustahil kalau kita dah berusaha. Dah usaha, dah faham teknik yang cikgu ajarkan kepada kita, tidak ada masalah. Tak ada masalah, kan? Okey, seterusnya yang ni lah, kan, kecerdikan ialah 1% inspirasi. Cerdik tu 1% je, Akmal. Ya. 99% lagi tu ialah usaha keras. Maknanya murid-murid sekalian kena banyak berusaha. Kan? Takkan ada sesuatu tu dapat dengan
Mudah. Kan? Kalau mudah senang je, tak ada tangan 100 tiap turun. Senanglah hidup kan? Itu sahajalah untuk petua saya. Ya, kalau macam ni apa teknik kita pakai? 3 bulat ke, kita cahar ke, apa cikgu sebenarnya? Yang ni semua yang guru-guru ajar di dalam kelas, mohon murid-murid beri perhatian. Ya. Beri perhatian, laksanakan. Mungkin cara saya bulat 1, bulat 2, bulat 3 tu kan. Mungkin cikgu anda ada cara yang lain tapi konsep dan hasratnya ialah sama. Baik. Okey cikgu, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya sukses SPM 2022 edisi pecotan ni, mungkin cikgu ada kata-kata akhir kepada murid-murid yang sedang menonton. Silakan. Okey. Pesanan saya, jawablah semua soalan. Soalan 1 hingga 9 jawab semua. Ya. Hanya dengan latihan sahaja yang membolehkan kita dapat menguasai kehendak soalan. Praktikkan apa teknik-teknik yang mudah yang dapat membantu murid-murid untuk skor markah. Itu yang terbaik. Ya. Dan jangan lupa mesti baca. Ya, jangan lupa baca dan fahamkan. Betul. Kalau baca tak faham pun sukar juga nanti kan cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu hebat kita, Cikgu Hasfariza, dan tak lupa juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Hazira. Sampai di sini saja sukses SPM 2022 edisi pecotan. Kepada anda semua, selamat maju jaya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.